رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Risalah yang ketiga dan yang kedua, fawaid tafsir ataupun kaedah-kaedah tafsir yang lain. Dalam risalah ini ada 20 lebih kurang fawaid. Dan tahun ini kita akan tambah 1/3 lebih daripada wadah. Jadi jika sempat kita akan tulis atau kita akan bagi atau untuk taruhkan itu sudah masuk sudah 5 tak lewat. Jadi kita tulis foto step bagi Allah tambah selain daripada ada. Jadi fawaid ni perkara-perkara yang seseorang itu kena tahu apabila dia nak tafsir Quran. Dan kalau dia tahu, mudah bagi dia dan selamat daripada kesilapan. Mudah tafsir Quran dan dia keduanya selamat daripada kesilapan. Sebab satunya tahu bahasa Arab, itu satu perkara. Tidak semestinya orang tahu bahasa Arab tu dia tahu Quran. Sebab Quran dia ada cara dia. Bukan kerana kita kerti Arab tu kita pun boleh tafsir. Tidak juga. Sebab dalam bahasa Arab tu dia ada kaedah biasa dia lah. Apabila kita buka Arab Quran, dia ada bahasa Quran. Sebab tu lah untuk tafsir ni dia ada usul tafsir. Kaedah-kaedah khusus. Dia bukan sembarangan orang boleh cakap tentang dia. Sekiranya tafsir ni sudah memadai dengan boleh bahasa Arab, maka tak perlu usul tafsir. Jadi tidak perlu usul tafsir sebab boleh berlaku dan boleh Arab. Tidak begitu. Boleh Arab tu satu kebolehan. Tapi untuk tafsir dia kena belajar usul tafsir. Yang mana usul ini kadang-kadang bercanggah dengan kaedah biasa. Ataupun tidak diguna dalam kaedah biasa, tapi diguna dalam tafsir Al-Quran. Oleh kerana itu dalam usul tafsir perkara-perkara yang kita nak baca ni adalah, tapi tidak ada dalam bahasa Arab. Usul tafsir ada perkara yang dia bicara, dia bahas, dia yang kadang-kadang lebih daripada apa yang ada dalam perbahasan dalam bahasa dia sendiri. Pertama, faedah pertama, qasamun, yang ini sumpah. Dalam Quran ni banyak sumpah. Banyak sumpah dalam Quran. Dan sumpah ni kita kena faham jenis-jenis sumpah ni. Satu, alik kita sumpah. Alik kita manusia makhluk ni sumpah. Tujuan sumpah biasanya nak menguatkan. Kalau kita cakap biasa tak kuat, nak jadi kuat sumpah. Sumpah ni sebenarnya untuk menguatkan dakwah, untuk menguatkan sesuatu dakwah. Macam kita kata saya beli dengan 10 ya. Sekiranya orang depan kata, orang depan ragu-ragu, kita kata sebenarnya saya beli dengan 10 ya. Kalau nampak dia ragu-ragu lagi, kita kata sungguhnya sebenarnya saya beli dengan 10 ya. Kalau nampak dia lawan, kita kata demi Allah sungguhnya saya beli dengan 10 ya. Jadi biasa sumpah yang digunakan untuk menguatkan dakwah seseorang. Batulah Nabi SAW, Nabi sendiri pun kadang-kadang dia bersumpah untuk menguatkan sesuatu supaya masuk dalam hati pendengar di kalangan sahabat. Allah bersumpah juga supaya masuk dalam hati pembaca di kalangan hamba dia, membaca Al-Quran, penerima Al-Quran ini, masuk dalam hati kekuatan. Allah bersumpah supaya hamba yang dengar Al-Quran ini terima sungguh. Sebab itulah selepas bersumpah ini ada perkara-perkara yang Allah nak beritahu. Selepas bersumpah itu ada perkara-perkara yang Allah nak beritahu.
yakni Allah nak menekankan sesuatu lebih pada perkara lain, maka dia datang dengan bentuk sumpahan. Jadi bukan setiap hukum tu Allah sumpah lakukan, setengah sumpah saja Allah adakan sumpah, yang mana kedua-duanya memberi maksud menguatkan kenyataan, menguatkan dakwaan, baik di kalangan kita yang sumpah, baik daripada pihak Allah Ta'ala. Dengan begitu pun sumpah berbeza-beza. Ada sumpahan ni dia harus. Sumpahan ni kita boleh sumpah tapi dengan hukum harus. Tidak sunat, harus dibenarkan. Tapi ada sumpah ni jadi dosa. Jadi satu dosa. Tapi ada keadaan sumpah ni menyebabkan murtad. Jadi kau kafir, dia kufur. Jadi oleh kerana hukum berbeza-beza dengan keadaan berbeza-beza, maka dalam tafsir dia ada perbahasan. Faedah pertama ni tentang sumpahan. Perkara ketiga, kita bersumpah memberi maksud lain, Allah bersumpah memberi maksud lain. Jadi peraturan sumpah ni dia ada peraturan dia, Allah dia ada cara dia. Ahli kita ni hamba bila bersumpah dia ada tertib dia, dia ada cara-cara dia. Kalau tidak benar pada cara dia, boleh jadi dosa, boleh jadi bermasalah. Begitu juga ada cara Allah Ta'ala bersumpah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana tajuk sumpah ni dikira tajuk besar juga lah, maka kita tengok keterangan tentang sumpah. Arab panggil qasamun. Qasamun, sumpah. Sumpah ada 4 jenis. Sumpah ada 4 jenis. Jenis pertama, sumpah menyebabkan kufur. Jenis kedua, sumpah untuk menguatkan fakta dan dakwah. Sumpah ketiga berbentuk doa rahmat. Dan sumpah keempat berbentuk doa laknat. Jadi 4 bentuk sumpah. Sumpah boleh jadi murtad manusia. Sumpah untuk menguatkan dakwah dan hujah atau keterangan. Dan sumpah sebagai doa, dan sumpah sebagai laknat. Pertama, seseorang itu bersumpah dengan sesuatu lafaz. Bersumpah dengan sesuatu lafaz berserta iktikad. Dia ada bersumpah dengan lafaz tapi tak ada iktikad. Tidak ada iktikad. Satu orang beriktikad, percaya. Ia dua kemungkinan. Lafaz kita guna tu lafaz sumpah, dan dalam hati kita ada jenis kepercayaan, ukuran yang bersumpah, iaitu mempercayai bahawa muksamu bihi, zat yang digunakan untuk lafaz sumpah tu, zat yang digunakan untuk lafaz sumpah tu siapa? Allah Ta'ala atau siapa? Benda lain. Biasa kita bersumpah ni, kita sebut Allah. Lafaz sumpah kita demi Allah, wallahi, tallahi, itu biasa. Dan kalau sebut wallahi, tallahi dengan mempercayai Allah tu Tuhan, boleh buat segala-gala, mengetahui segala-gala, memang betul. Dan ini sebenarnya sumpah. Sebut nama Allah, nak menguatkan sesuatu fakta dan dakwaan demi Allah dengan lafaz harapnya wallahi atau tallahi. Tapi kadang-kadang manusia ni dia bersumpah dengan lafaz sumpah bukan Allah, demi wali dia kata. Okay. Demi Nabi, demi wali, demi malaikat, demi din. Banyak demi. Sebab lafaz demi ni terjemah bagi Allah.
wah saja tu kau pasang juga. Tengok keadaan, tengok ada pada ayat kalimah ni. Jika satu orang itu bersumpah dengan sebut nama zat yang memiliki sifat Tuhan milik, bersifat dengan sifat ketuhanan. Contohnya umpama alimul ghaib ataupun mutasarriful kulli. Ini dua lafaz biasa-biasa orang sumpah guna. Dia bersumpah dengan nama Allah, yang mana Allah tu maha mengetahui segala ghaib. Dia bersumpah dengan nama Allah, yang Allah Ta'ala tu berkuasa penuh mengurus dan mentadbir. Maka jika Allah betul lah, sebab dia sifat Tuhan, sifat dia. Masalahnya dia bersumpah dengan nama wali, tapi pahaman dia sumpah dengan sifat Tuhan. Wali itu alimul ghaib juga, wali itu mutasarriful kul juga. Itu pahaman dia, itu percaya dia. Tengok, yakni dalam sumpahannya itu dia mempercayai seperti muksamubihi. Muksamubihi ni orang atau zat yang digunakan untuk sumpah. Wali kau, Nabi kau, tak kira mengetahui keadaan saya, dia faham gitu. Dia pergi jumpa orang yang dia nak balas kau, yang dia nak sabit sesuatu kau. Nah, lah ni dah balas lagi, baru nak balas. Jadi kalau betul, jadi balas. Kalau salah tu jadi sesuatu. Maka dia heret saya dia mari sumpah. Biasa mari sumpah dalam masjid lepas asar pegang Quran, lepas tu demi Allah. Itu biasanya. Dan ini sumpah yang harus. Tapi bagi Imam Syafi'i, dia tidak galak orang sumpah. Imam Syafi'i sendiri dalam mazhab dia, dan faham dia, walaupun harus bersumpah ni dia tidak galak. Sebab bahaya sangat. Benda harus ni benda tak boleh falak. Tapi bahaya tu boleh ada. Jadi bersumpahnya hak sepatutnya lepas asar hari Jumaat dalam masjid dengan guna Al-Quran. Ini waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang sangat mustajab, sangat jadi kalau sumpah. Jadi orang yang ngaji agama kan, kalau ada persumpahan, ginilah dia akan buat. Tapi orang jahil ni, dia buat cara jahil dia heret satu orang tu, dia pergi jumpa kubur wali mana-mana. Dia tidak ada panduan daripada mengaji, sebab dia tak mengaji. Ilmu dia dengar gitu. Jadi contohnya dia heret satu orang tu di kubur tu wali. Di sisi dia kata orang ni wali. Atau dia pergi kubur Nabi, atau dia pergi tempat memuja jin. Lalu dia kata demi hak dia suruh tu, siapa tak kira. Iaitu yang dia suruh itu mengetahui keadaan saya dan berkuasa memberi manfaat, memberi faedah atau memberi bahaya dan mudarat pada saya. Lalu dia sebutlah, sumpah dengan nama wali ni, kalau saya menipu, wali ni akan buat senang buruk saya, celaka kehidupan saya. Atau kalau saya betul, saya dapat tuah untung, tu wali ni akan menyebabkan saya ni dapat tuah dan untung. Ataupun kalau saya menipu, tu wali ni akan meranakkan berkatan hidup saya, atau memperandakan berkatan rumah tangga saya. Maka bersumpah-sumpah di atas, ke atas selain pada Allah, hukumnya adalah kufur. Orang yang bersumpah seperti itu murtad. Kalau sekiranya dia sebelum itu Islam. Tapi sekiranya sebelum itu syirik, jadi kau kuat syirik dah lah. Maka dia pergi tu wali dia syirik dah tu, dia tidak Islam dah. Cuma dia pergi kau kuat syirik dia, jadi kau kuat amalan rosak dia. Sedangkan dia sebelum ni tidak Islam pun, sebab dia akidah syirik. Jadi kalau orang asalnya Islam, tapi apabila dia telah bersumpah dengan pahaman dan akidah seperti ini, fatwa tubiknya ialah kufur. Hukumnya adalah kufur. Nah, orang jahil dia tak ada neraca. Jadi resah masyarakat jahil ni kebanyakannya jadi punah lah. Kebanyakan orang jahil ni dia jadi punah sebab tidak ada neraca syariat yang betul yang boleh dia pakai. Maka syaitan pun ambil kesempatan. Dengan sebab jahil lah, maka syaitan dia kata ini mudah bagi aku kerja. Sebab dengan perantara jahil itu syaitan bisik pada dia berbagai-bagai pahaman semua jadi kufur lah. Apa dia mana tahu, sebab dia tak ada neraca mengaji tak. Sebab tu lah orang jahil ni
dia akan jadi orang kafir seperti mana Nasara. Dia jadi sesat dalam mencari kerana tidak cari dengan cara betul. Syaitan jual ajar ke dia. Apa mana tahu? Dia pun tak tahu betul salah sebab tidak ada neraca. Hak neracanya dia tak mengaji. Jadi rata-rata masyarakat jahil ni jadi masalah besar dia di akhirat. Dan kita tak jumpa lagi dalam Quran atau pemahaman hadis orang jahil itu masuk syurga. Tak jumpa. Dia kata bukan nak jadi ahli neraka, betul. Orang alim tu memang ahli syurga lah. Kalau ahli syurga, kalau dia tak ahli neraka. Tapi jahil ahli syurga tak ada. Kau nak tahu mana? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Orang jahil masuk syurga juga. Tak ada. Kau boleh dipertikaikan orang alim yang tidak beramal boleh jadi masuk neraka. Tapi dia boleh masuk syurga sebab dia alim. Alim tentang wahyu. Tapi orang jahil dan kata wahyu masuk syurga, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi sangat bahaya berkedudukan keadaan tidak tahu agama daripada maklumat yang sebenar ni. Ini bahaya. Jadi nak buat apa tak boleh. Kita boleh faham lah. Apabila seseorang itu dia tidak ada maklumat agama, kalau dari segi amalan ni dia akan jadi dosa lah, dosa sikit, dosa besar. Tapi kalau akidah tak ada dosa sikit, dosa besar, dia kira kufur. Jahil akidah dia kufur. Dan benda tak lapuk. Tak ada siapa pun lapuk dia masuk akidah. Sebab dia duduk dalam hati. Jadi jahil akidah sangat baik. Jadi untuk akidah inilah Quran diturunkan. Tidak ada amalan tu, hanya betul akidah. Jadi lebih kurang 80% ayat Quran ni untuk memperbetulkan akidah. 20% saja Quran ni untuk memberitahu asas-asas amal. Dan Nabi SAW akan mencerita dan akan tunjuk cara-cara beramal dalam hadis baginda. Oleh kerana itulah kita kena pastikan supaya setiap kita dan orang yang ada hubungan dengan kita dan ke seluruh umat Islam, supaya dia tidak jahil dengan agama dia sendiri. Sebab jahil tidak ada tempat dalam syurga. Jahil ini tidak ada tempat dalam syurga. Sebab tidak ada bukti daripada kita hari ini, daripada Quran, kalamullah, daripada hadis Nabi, orang jahil ini ada je dalam syurga. Tak ada. Oleh kerana itu bimbang orang Islam yang tidak tahu agama dia sendiri. Jadi apa akan berlaku di akhirat? Cuma jahil ni dua jenis lah. Satu jahil amal. Jahil amal ni dia ada harapan masuk syurga. Tapi kalau jahil akidah, memang tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk masuk syurga. Sebab apa? Sebab jahil Nasara dan jahil munafikin, tidak ada harapan masuk syurga. Oleh kerana kita tengok dalam kitab ni kata perkara ini sudah menjadi resam dan adab bagi setengah orang jahil. Jadi resam adat dia, kalau dia nak sopah dia tak masuk masjid, dia pergi jumpa tu wali, kubur-kubur. Dia golongan jahil yang akidah syirik ni, dia rapat dengan kubur. Batu orang Arab ni, kebanyakan orang Arab dia orang ngaji Quran. Batu apabila tengok orang ke kubur kan, dia panggil kuburiyun. Ahli kubur ni orang kafir dia. Sebab tu dia pastikan jangan ada golongan yang puja kubur. Sebab puja kubur ni adalah perkara yang berlaku pada musyrikin Mekah sebelum Nabi jadi Nabi. Sehingga lepas ada Nabi jadi Nabi, itu orang tak segi kubur. Sehingga Nabi SAW beritahu dalam perkataan dia, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kamu daripada pergi ziarah kubur kerana biasa-biasa mu pergi kubur ni pergi suruh mayat. Itu kufur. Tapi apabila akidah Muhammad SAW yang berlaku dah, tak perlu bimbang lagi lah. Sebab akidah kamu, orang mati tidak ada hubungan langsung dengan orang hidup, fazuruha, maka boleh pergi ziarah pula. Sebab pergi ziarah kubur ni boleh mengingatkan akhirat. Maka hukum larang pergi kubur tu masuk dengan disabitkan hukum sunat pergi ziarah kubur untuk ingat akhirat. Bukan untuk buat amal, untuk ingat akhirat. Sebab Nabi dia bila pergi kubur dia Aisyah radhiyallahu anha apabila dia sedang tidur, tengok Nabi tak ada, tengok dalam masjid tak ada, ada lain, dia pergi kubur, hidup cacat, lepas tu dia balik. Jadi menziarahi kubur atas tujuan ingat akhirat, seperti Nabi SAW sabda, sunat.
Tapi kalau bukan tujuan itu, bahaya. Itu bahaya. Dan itulah amalan-amalan musyrik Mekah sebelum mereka mengenali Nabi dan juga mengikuti ajaran Nabi. Sebab itulah sumpah hari ini dalam Islam kena masuk sejid. Jadi kalau pergi kubur sumpah tu, ada masalah. Jahil tu, mana gitu. Al-awam kal-an'am. Orang awam ni, manusia yang tidak erti agama ni, seperti binatang. Ini perkataan ulama. Al-awam kal-an'am. Orang awam jahil tidak ubah seperti binatang. Tidak ada neraca, dia tidak ada pendirian betul tentang agama. Ikut heret. Di mana orang cucuk tali dunia, heret situ dia. Dia ikut tali hak orang heret dia. Kalau sauk dengan pahaman ni, dia ikut pahaman. Kalau sauk dengan pahaman ni, ikut pahaman ni. Sebab dia sendirinya ikut orang, ikut kemala. Tak ada neraca. Lain dengan orang alim. Orang tahu Quran, dia tidak kesuruh hidup dia kat orang. Dia kata kita ada otak, kita ada ilmu. Otak kita, ilmu kita sudah cukup untuk tunjuk jalan kepada kita, jalan tu jalan salah. Cuma bila kita tengok amalan ini bersesuaian dengan hak kita ngaji dan tidak menyalahi akal, kita boleh ikut, boleh duduk sekali. Bukan kerana takut ikut, tak, taklid tidak, bahkan ikut atas dasar tahu tak. Ini jalan. Itu beza. Jadi al-awam kal-an'am, orang awam yang tidak ada ilmu, tidak ubah dia seperti binatang, dia ikut tali orang ikat di hidung dia, siapa heret dia akan turun. Yang ini tidak ada neraca sendiri dalam dada dia ilmu atau dalam kepala dia akal yang waras. Jadi oleh kerana itu mereka akan pergi ke kubur wali. Sebab kubur Nabi ada orang jaga, kubur Tok Wali ada orang jaga. Dengan memegang kunci kubur. Jadi pengarah kita ni, negara dia ni langit nak kubur. Dia tidak macam negara kita. Negara dia kat kubur langit, bunyi ada mana-mana Tok Wali kan. Oh akbar. Kita dengar sahabat-sahabat kita tu mesti diam apa lebih kurang juga. Kita Malaysia alhamdulillah lagi lah. Walaupun kita tidak masyhur sangat, tapi ada pemantauan. Walaupun tidak mahir mana dalil-dalil pun, kita tak boleh lah. Ada pemantauan. Kau boleh pantau, kalau kau tak boleh pantau tu jadi pun. Jadi dia akan pergi kubur, memegang kunci kubur. Apa kunci kubur ni? Ya kubur dia buat macam rumah. Nak suluk kena buka nak kunci masuk dalam. Kita pergi lalu pada tempat-tempat yang disebut dalam kitab ni untuk nak tengok lagu mana kunci kubur. Sebab Malaysia ada begini. Kunci kubur ke mana? Dan berlaku pun spontan. Mana kita pergi satu tempat, ramai orang, ramai orang, beribu-ribu. Tanya gimana ni? Dia tahu kita hari ni kita arus Tok Wali. Dia panggil arus Tok Wali. Iaitu suatu haul pujaan wali. Haul pujaan wali. Dan kami orang mengaji lah Pakistan ni, ulama kata orang haul Tok Wali ni orang golongan syirik lah. Dia bukan orang Islam. Jadi oleh kerana kita nak cari kitab, kena lalu kawasan dia, kena jalan kaki lalu. Jadi menuh orang ni nak jalan susah, lari nak cari jalan, jumpa kawasan kubur. Baru nampak kubur dah ada bangun ni. Ada orang duduk catai, orang duduk congkok macam panjang, orang tawaf ada. Pegang koci pun ada, koci besar ulang ni. Jadi kita dengan satu orang ustaz lain, oh ni kok dalam kitab kata kita pergi letak pergi suasana di tempat di Urdu Bazar di Lahore, kita ingat kawasan tu. Jadi tengok kita kunci ada kubur, mana dia ada bangunan siap untuk kubur Tok Wali. Jadi dia pergi cara mana? Dia pergi pegang kunci kubur, atau dengan menghadap muka ke kubur, sambil berkata, jika aku menipu dalam sumpah hai aku ni, nescaya wali ini akan menghilangkan tuah aku. Kita bersaksikan dengan Tok Wali. Dia dua orang kan ni. Mungkin nak sumpah ke mana atas nama Tok Wali. Maksudnya membuat atau tak buat. Kalau membuat, nah gini-gini. Kalau tak buat, gini-gini. Jadi jagalah lepas ni pakai takbir tu.
Hak orang suruh sumpah dan orang yang angkat sumpah, kedua-dua tu kufur. Orang yang bersumpah atau orang meminta supaya bersumpah adalah kafir. Adalah kafir sekiranya sumpah ini dibuat atas dasar kepercayaan. Cuma kalau tidak percaya, sumpah saja dosa besar atau dosa kerana menyalahi syariat. Kalau tak ada kepercayaan, tapi apa duduk di situ kalau tak ada kepercayaan? Nah, duduk sungguh kita mau tu apa kalau tak ada kepercayaan? Kalau betul-betul nak sumpah, tahu kan nama Allah dah cukup dah. Jadi dia pergi kepada wali tu, dia percaya Allah Ta'ala ada wali lebih kuat. Sama-sama ada kuasa sakti, ada luar biasa. Jadi tentu sekali dia pergi tu ada rasa kepercayaan. Dan kalau bersumpah dengan betul kepercayaan, kafir lah ia. Kafir. Jadi masyarakat kita, dan kita hak ngaji ni kadang-kadang ni baru dengar kan. Kadang-kadang kita biasa dah dengar. Tapi sebenarnya di negara-negara yang jahil begitu sekali teruk, bukan saja benda ni dalam kitab lah, luar pun ada. Luar. Oleh katalah ulama terpaksa buat keluar fatwa kahwin dengan mereka tidak boleh. Golongan-golongan seperti ini kahwin dengan dia tak sah. Oh, susah banyak tahu lah. Sedangkan dia ada madrasah, dia ada masjid dia. Sedangkan ada lah kan hak jenis wak madrasah, hak masjid ni tu halak buat, tapi akidah tak tahu. Pelik apa kalau boleh buat masjid? Sebab masjid haram dulu orang musyrikin. Kau jaga Nabi tak lewat. Pengurusi AJK semua masjid haram ni musyrikin. Nabi duduk dalam rumah 13 tahun duduk dakwah, berpusatkan rumah. Nak masuk masjid tak boleh. Biasa. Bukan kata jangan. Masjid tu benar tu dia. Kita kena kata masjid haram tu tak boleh guna. Orang musyrikin kontrol. Nabi tak boleh guna masjid. Nak pergi sembahyang pun tak boleh. Nak pergi bagi ceramah, nak pergi bagi ucapan dakwah ke apa tak. Duduk dalam rumah 13 tahun. Selama Nabi jadi Nabi tak boleh guna pun masjid haram. Ada seorang dua di antara sahabat beranikan diri pergi duduk kajian agama, dia kata dia tak nak mati. Sebab apa? Sebab pengurusi dengan AJK ni syirik Tuhan. Akan tak boleh cakap tauhid, orang tu nak kena bunuh. Pakai bom. Nabi kata tak salah. Pada rumah gini. Tinggal rumah lah Nabi guna untuk agama Islam. Siapa hijrah ke Madinah? Jadi tidak haram lah kalau masjid haram tu orang kontrol, orang syirik kontrol, orang benar Nabi pun tak boleh nak buat. Maka dalam masyarakat biasa gini boleh jadi bang. Ini perkara yang kita kena jaga-jagalah. Perkara kedua, lafaz sumpah tetapi makna sekadar syahid atau saksi atau sebagai dalil sahaja. Ini hak Allah Ta'ala sumpah. Allah bersumpah dengan langit, bumi, macam-macam dalam Quran ni. Tapi Allah Ta'ala sebut sumpah ini dengan bentuk untuk dalil dan saksi. Jadi kedua-duanya sumpah dan syahid ini memang ada hubungan secara umum di segi makna. Memang ada hubungan secara umum di segi makna, yakni takkid. Sumpah pun untuk menguatkan, saksi pun untuk menguatkan. Kita bermuamalah dengan seseorang, butan contohnya lah. Butan. Kalau kira rasanya kita yang butan dengan orang huyutan ni pandai hak tu saya nama cukup dah. Tapi wakil saksi apa? Menguatkan. Saksi-saksi ni nak menguatkan. Jadi ni sebab pada makna sumpah pun untuk menguatkan, saksi pun untuk menguatkan. Jadi sumpah apabila dia daripada pihak Allah untuk menjadi saksi sebagai menguatkan sesuatu fakta dan dakwaan daripada Allah Ta'ala. Oleh itu semua sumpah dalam Al-Quran yang mana diguna sumpah itu bukan dengan nama Allah, semua sekali dikira jenis syahid, jenis saksi. Oleh kerana itu semua sumpah dalam Al-Quran demi masa, bukan demi Allah, demi masa. Yang bersumpahnya siapa? Allah Ta'ala. Maka ini kita panggil syahid saksi. Allah bersaksi dengan masa yang dia telah ciptakan. Betapa benar dari yang dia akan awet depan ni, dia akan awet. Jadi semua sekali lah. Semua sekali sumpah yang berlaku dalam Al-Quran, yang Allah bersumpah dan dia bersumpah dengan makhluk dia, semua sumpah itu bermakna saksi bagi menguatkan juga.
balik muka surat 2. Lepas satu ni, kalau risalah kita ni 3 selalu. Terus 3. Jalid ke surat 2. Lepas tu balik ini pula. Jadi Allah Ta'ala bersumpah zat dan dirinya sendiri pada 6 tempat. Allah Ta'ala bersumpah dengan zat dia, dengan sifatnya. Dalam Quran ada nafas. Dalam surah Yasin, dalam surah Maryam, dalam surah Nisa, dalam surah Taghabun, dalam surah Ma'arij, dan dalam surah Hijr, dengan ayat-ayat yang berlainnya lah. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan zat dan sifat dia. Ada juga dalam Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluknya. Ini banyak lagi. Iaitu Allah menyebut makhluknya dengan sebut demi, sebagai syahid bagi tujuan-tujuan yang tertentu, mengikut hikmah Allah Ta'ala yang maha sempurna terhadap hamba Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah atas kebenaran tauhid. Ini pun cara Tuhan juga, bersumpah atas kebenaran tauhid, seperti surah Shafat ayat 4. Kadang-kadang Allah bersumpah atas kebenaran Al-Quran, seperti surah Waqi'ah ayat 75, 77. Kadang-kadang bersumpah atas kebenaran Rasulullah SAW, seperti surah Yasin, innaka minal muslimin. Allah Ta'ala bersumpah untuk mensampaikan Nabi ini memang sebagai Rasul. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah di atas kebenaran balasan akhirat, khawatir kecoh akhirat. Atau bersumpah dengan atas janji yang baik atau ancaman azab, seperti sumpah yang berlaku dalam surah Wal-Zariyat dan surah Wal-Mursalah. Kadang-kadang Allah bersumpah atas keadaan atau sifat manusia. Keadaan atau sifat manusia, seperti wal-laili wal-adiyat wal-asri wat-tin wal-balad la uqsimu bihadzal balad. Surah Balad. Jadi semua surah ini Allah Ta'ala bersumpah atas rasa sifat dan keadaan manusia. Dan insya-Allah semua ni kita akan jumpa semula sifat dia tu. Cuma sini kita susun nak beritahu bahasanya dalam tajuk sumpah ni banyak Al-Quran. Kalau kita tak kena cara ayat, jadi masalah. Sebab kalau ni dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab ni dia tak ada benda ni. Dia sumpah je untuk perkara lain. Sebab ini perkara keagamaan, maka sumpah keagamaan Allah buat dalam Quran. Jadi orang mengaji Quran dia kena tahu elok-elok sumpah. Itu perkara kedua, sumpah. Hak pertama, sumpah hak sepatut pada Allah, pergi sumpah pada selain pada Allah, memang kufur lah. Hak kedua, Allah bersumpah dengan cara-cara dia seperti mana dalam Quran. Yang tiga, sumpah tapi maksud doa selamat, seperti mana dalam surah Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka ni sumpah demi. Asalnya lawahibu umrika qasami, demi yang menganugerah umur kepada kamu sebagai sumpah aku. Demi yang menganugerahkan umur kamu sebagai sumpah aku. Ini tujuannya untuk doa selamat. Keempat, lafaz sumpah tetapi bermaksud doa laknat, seperti syair sahabi Hazrat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, satu orang ahli syair di zaman Nabi. Dia Nabi sayang kerana kalimah-kalimah syair yang diucapkan oleh Hasan bin Sabit ini kena hati manusia, menikah hati orang kafir. Kadang-kadang kata-kata yang dalam lidah Hasan bin Sabit ini lebih tajam lagi daripada pedang, melemahkan semangat orang kafir, melahirkan ketakutan dan gerun ke dalam hati orang kafir apabila dengar syair-syair yang pernah diluah oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Di kalangan sahabat Nabi ada sebahagian sahabat ni mahir dalam syair ni, seperti Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, dan juga Hasan bin Sabit dan Ali dan lain-lain.
Tapi hak paling masyhur Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Itu dalam syair dia ada berbunyi, fakiltu buniyati illam tarawha tuthiru naf'a min tarafai kadai. Ini kata-kata dia. Aku kehilangan anak perempuanku, mati anak perempuanku, demi Allah mati anak perempuanku. Sekiranya kamu wahai orang Mekah tidak dapat melihat kuda-kuda yang ditunggangi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda yang menerbang ke debu semasa dia masuk menawai kota Mekah daripada dua jalan kadar. Mana demi Allah mati anakku kalau mumpung Mekah tidak tengok satu hari Nabi Muhammad akan tawai semula Mekah. Sebab Allah Ta'ala pada satu hari akan zahirkan agama Islam ni, negara Mekah yang dipimpin oleh orang kafir ni akan galak habis, dan Nabi Muhammad SAW yang telah diusir akan kembali dengan membawa panji-panji Islam dan menegakkan syariat Islam sampai kiamat. Jadi dia sumpah ni sebelum berlaku. Ini sumpah laknat. Balik mula Al-Nur Nombor 3. Faedah kedua, amalan 3 serangkai bagi tujuan menolak bala dan azab. Dia apabila berlaku sesuatu bencana lah, azab menimpa manusia ni, nak suruh lari, nak suruh selamat, Allah Ta'ala ajar amalan 3 serangkai. Buat cepat-cepat, insya-Allah kemurkaan Allah Ta'ala menjadi reda. Mari tsunami, mari banjir kuning, mari apa saja manusia tak terfikir. Maka cara nak menyelamat dan menghindarinya Allah ajar dalam Quran beberapa tempat. Buatlah amalan 3 serangkai, Allah Ta'ala tidak akan murka dan Allah Ta'ala akan reda keadaan. Kalau tidak, Allah Ta'ala sentiasa akan ulangi semula apa yang dia buat. Yang manusia tak boleh nak lawan. Dia panggil amalan 3 serangkai. Cuma dalam Quran, cara-cara kita nak kenal dia lah. Di mana saja terdapat ayat-ayat takhwif ukhrawi atau takhwif duniawi. Jenis ayat yang dalam istilah kita dia panggil ayat yang Allah turunkan untuk melahirkan perasaan takut tentang perkara yang berlaku di akhirat, atau ayat yang Allah nak supaya hamba takut tentang perkara yang bakal berlaku di dunia ini lagi. Apabila ada ayat-ayat gitu, didatangkan amalan penyelamat. Mana ni dipanggil kalau hamba Allah Ta'ala isah setelah baca Al-Quran, setelah tahu ini datang daripada bencana yang datang daripada kudrat Allah Ta'ala, maka hamba itu isah. Jadi macam mana nak jadi selamat? Didatangkan amalan penyelamat atau penjaga daripada kena bala atau kena azab itu, azab duniawi. Amalan itu ialah 3. Dalam Quran ada beberapa tempat. So, ia panggil amalan 3 serangkai ni ada 3. Pertama, pastikan jangan ada syirik. Kau Allah marah sekali. Betul akidah. Kau jenis gigi buat rumah, kau jenis bomah orang semua sekali itu, nak kena tabak lah. Sebab dia syirik pada Allah. Kena tabak lah. Kau pernah gigi buat rumah, kau pernah bomah orang. Dengan cara syirik lah, maka dia kena tabak. Sebab dengan sebab dia lah jadi bala wali. Ini tarkul isyrak. Adamu dengan mana? Tarkul isyrak. Tinggalkan syirik, perbetulkan akidah. Yang kedua, boleh jadi berlakunya begitu bala ni kerana zalim sesama manusia. Biasa gitu. Kezaliman berlaku sesama manusia, maka Allah Ta'ala murka. Maka ketika itu kita kena berhenti daripada menzalimi hamba. Tarku zulmil ibad dipanggil, meninggalkan kezaliman di antara hamba dengan hamba yang lain. Jadi pastikan tidak ada kezaliman, bertaubat daripada kezaliman dan berhenti daripada kezaliman. Dan amal yang ketiga, buat baik. Adamu mengatakan ni buat salah saya semua. Kalau ada mengatakan dua tu ya, yang ketiga ni tak ada. Kalau yang ketiga ni al-ihsan bil ibad. Adamu mengatakan ni kita buat sebab dia tidak ada di sini.
hak adanya al-ihsan bil ibad, iaitu berhenti buat zalim kat orang, sebaliknya buat baik pada orang. Berhenti buat zalim tu bukan makna dia buat baik tu. Berhenti buat zalim tu dalam keadaan zalim dia berhenti. So lagi buat baik pula. Al-ihsan bil ibad, nak buat baik pada orang. Maka apabila 3 amalan ini dibuat, bencana yang datang daripada Allah kerana sesuatu peringatan, berhenti. Bala tu boleh tolak dengan cara ni. Allah ajar diri pada hamba dia, buat. Dan ini ayat-ayat dia ni. Ayat-ayat dia. Dan kita akan jumpa semula dalam masa kita baca tafsir. Balik lagi muka surat 4. Faedah ketiga, faedah ketiga, ada 3 cara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dia. Caranya untuk mengislahkan pihak lawan atau penentang. Pihak lawan agama lah. Penentang dakwah, penentang maksud Quran diturunkan, iaitu tauhid, risalah dan akhirat. 3 cara ni, semoga dengan 3 cara ini diharaplah akan memberi kesedaran pada mereka yang menentang itu, lalu berhenti. Allah Ta'ala orang ayat ni, kalau dia mengaji Quran kan, dia akan sedar lah. Kalau dia tak mengaji, nak sedar mana? Cuma kalau dia mengaji itu sungguh oleh dia. Tapi sebelum dia boleh mari ni, kita kena pergi je lagu tu kat tadi. Orang tak jahil, kalau tak ada harap mari kat kepada agama, memang jahil dia lagi teruk. Jadi tanggungjawab orang sedar lah, orang alim yang reti lah, pergi jumpa yang jahil. Sebab itu cara Nabi. Nak tunggu dia mari, dia orang jahil dah. Tak bersedaran. Jadi untuk menyedarkan mereka, orang yang mengaji Al-Quran ni lah kena dijumpa dan sedarkan mereka, dibaca kepada mereka perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut. Mudah-mudahan dengan dia dengar, dia dapat kesedaran. Kalau sekiranya dalam takdir itu ada kesedaran lah. Kalau tidak pun, orang yang menyampaikan memang akan dapat kesedaran. Orang yang menyampai ni, orang yang mentadbirkan perkara yang dalam Quran ni, dia sendiri memang akan dapat kesedaran. Orang yang disampaikan itu 50-50. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi siapa dia mari sendiri dalam mencari, memang ini Allah Ta'ala akan panggil lah, sebab kesungguhan dia. Cara pertama iaitu Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran dia, sangat sedikit harga dunia, sangat sedikit masa nikmat dunia untuk diguna. Itu cara Tuhan. Sebab Allah tahu manusia yang kandas dalam memahami agama atau kandas dalam mentaati agama. Dengan kata lain, manusia dia tidak kenal Allah dan tidak ingin berbakti pada Allah, semua sekali kerana dia telah ditewaskan oleh cinta dunia. Allah tahu. Jadi kena wayak ke dia, dunia yang dicinta oleh dia ni, yang menyebabkan kehalan dia kenal Allah dan tak kepada Allah, sikit dan sementara. Sikit di segi nilai, sikit di segi masa nak guna. Dalam hadis wadah, dalam Quran pun, dalam Quran sebut cara-cara dia tu. Mudah-mudahan bila dia dengar tu, dia jadi rasa duk sungguh benda yang tidak bersamaan. Duk sungguh ada benda yang tidak bersamaan. Manusia biasanya akal yang warah dia hati yang tidak turut degil ni, dia boleh memikir, dia akan sedar. Dan cara-cara Allah Ta'ala ni kita dengar Al-Quran memang lebih mantap daripada kita buat diri. Cuma kita tahulah maksud nikmat dunia di sini, Allah Ta'ala kata sikit tu ialah harta benda dan pangkat. Harta benda dan pangkat. Dan harta benda pangkat ni tidak sakut dengan agama. Harta dunia semata-mata, pangkat kedudukan semata-mata. Biasa dengan harta benda dunia, pangkat ni tak ada belakang ngaji Quran, tak ada. Tak tiba mati gitu ya dia. Tak ada kali habis di Quran. Ging ada kata hai esok. Tuhan tanya hak dia turun di dunia ni. Hak lain dia tak tanya.
Jadi apabila satu orang tu hamba kata, ya Allah, kita tak biasa dengar, kita tak tahu. Tuhan tanya, pula orang lain pun tahu ke tak orang lain? Allah sampai 50 tahun ni, perkara-perkara selain pada Quran pun tahu ke tak? Kita banyak kita ngaji sekolah rendah, sekali ngaji sekolah menengah, ngaji sekolah sekali. Dia ada hak tu hak tak penting lah. Hak tu mu tahu tu, tapi hak tak penting sekali mu tak tahu. Kita tahulah sikit-sikit, banyak tak tahu. Jadi benda kita tak tahu, kita silap lah. Dia kaedah kita dah. Hak kita tahu tu kita cek. Kita dah lepas dewak kita kena begini. Tapi apabila berlaku benda yang kita tidak tahu, dan kadang-kadang benda yang kita tak tahu tu memang mudah pun. Tapi tak tahu punya pasal jadi salah juga akhirat. Macam mana satu orang itu jawab dengan Allah? Sedangkan perkara-perkara lain yang tidak penting mana tu kita tahu, yang kecil kita tahu. Apa ketua kita tahu. Tapi kita Allah yang merapatkan kita dengan Allah, kita tidak tahu. Jadi akan berlaku di akhirat. Dan ini semua sekali sampai tahap tu kerana kita sibuk dengan lain. Kerana cinta dalam dunia dalam hati kita ni sehingga tak ada perian nak tahu Tuhan. Sedangkan rezeki Tuhan, nyawa Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan. Hak Tuhan lah. Tapi hak nak kenal Tuhan tak kuasa. Kenapa tak kuasa? Sebab kita sibuk dengan masalah lain. Dengan masa sekadar nak makan, nak tidur je. Bukan masa lebih dari tu. Sebab ia bukan syurga ni, dunia. Makan pun dah punya tak sedar. Dia 10 minit tu nak makan. Lebih wih Allah pula. Lepas tu duduk lama apa pula. Duduk gitu musim. Makan untuk tidur, lepas tidur untuk makan. Jadi Allah Ta'ala pun ayatlah dalam Quran, kenikmatan dunia ni sikit. Janganlah dengan sebab kenikmatan dunia kerana nak makan, nak tidur ni, kamu terabai dengan kenikmatan syurga yang selama-lama. Hanya dengan perantara kamu tahu saja tentang Allah daripada kitab dia. Kita mengaji sekolah kan, dia satu jalan dia tahu, 1, 2, 3 sebagainya kata dia tahu. BA4, MA4, PhD4 12 tahun. Campur pergi campur 20 tahun lebih. Quran 40 hari ya kata. Relax lah Quran. Boleh pandai lagi, relax lagi. Dia tahu ya, nak tahu. Sebab semua-semua ni nak tahu ya. Dia bukan mama pun. Separuh Quran ni tahu ya benar. Bukan mama. Tahu riba tak ni, bukan suruh amal riba. Tahu tu, tahu ni semua, tahu dia kata hak ni tak boleh. Semua benda tak boleh ni kena tahu. Sebab bukan nak suruh. Lebih-lebih lagi soal akidah. Akidah ni Tuhan nak suruh tahu hadiah. Kena gini dengan Tuhan tak boleh gini. Kena gini dengan Tuhan tak boleh gini. Padahal ada buat, senyap itu. Jadi kita dengar Quran 30-40 hari patah habis. Cukup lah. Jadi kalau masa tak ada, sedangkan benda untuk perkara-perkara lain kita boleh bagi puluh-puluh tahun, apa jawapan kita akan jawab dekat Allah Ta'ala. Jadi apabila kita mengaji Quran, di antara perkara yang Allah setuh dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu sikitnya dunia. Memang senang pun dunia, tapi sementara. Janganlah dengan sebab kesenangan dia, kamu terlupa kesenangan yang sebenar di syurga. Jumpa Allah Ta'ala. Jadi apabila manusia baca Quran tu, mikir banyak kali. Mikir, oh Allah. Itu cara-cara Tuhan dalam Quran. Jadi pangkat dari dunia ni, pangkat dari harta ni hak jenis tak sakupat dengan agama. Ini oleh kerana kebiasaan mereka yang menentang dakwah, yang menentang Allah, menentang Rasul, sunnah, menentang kehidupan akhirat ni, sebenarnya dipengaruhi oleh kedua-dua nikmat ini di segi kebiasaan. Di segi kebiasaan. Kemudian Allah Ta'ala bagi perkara kedua dalam Quran sebut, cinta nikmat dunia ni kadang-kadang membawa kepada bala dunia, boleh dapat dunia. Sebablah saya kata cinta dunia ni bukan dulu lawan tuan. Dunia habi wafa. Dunia tidak pernah setia pada orang puja dia. Suruh ikut dia. Dia ikut. Siapa kita nak guna dia nyar kita. Kalau kita kata, oh takkan tak boleh tolong kita. Dia kata, Allah ajar gila, aku boleh tolong. Seolah gitu. Dia dalam bahasa dulu dia ada wayak kita. Kita tu ikut dia semua sekali. Bahawa kita nak tobat dengan dia masa nak hati tu, dia penjar kita. Dia tendang kita. Kita kata, oh tegamuk dia mau tendang kita. Dunia akan jawab mudah. Allah Ta'ala tak ajar orang ikut aku ni, aku tolong dia. Allah ajarnya ikut dia, baru dia tolong. Kita tu nak hati lalu lah. Jadi Allah sebut dalam Quran,
Kadang-kadang nikmat dunia ni pun makan diri. Berapa yang kita nak guna sungguh, butuh sungguh, dia tinggal. Dan ini berlaku semua orang yang tak dunia ni. Dia dalam pengalaman hidup dia telah mengalami bakatan. Dia telah mengalami dalam kehidupan dia. Jadi apabila Allah sebut tu kan, orang yang sudah ada kehidupan yang sudah menjangkau masa dia hidup telah banyak, pengalaman hidup dia telah menjadi bukti lah. Yang ketiga, cinta nikmat dunia ini. Kalau terlupa akhirat atau terlupa untuk mendekati diri dengan Allah Ta'ala, akan menyebabkan azab kekal abadi di akhirat. Allah banyak pesan lagi. Ingat wahai manusia, dunia ni memang sedap pun, tapi sedap-sedap dia ni dunia pun kena, akhirat memang kena. Jadi mudah-mudahan dengan cara ayat-ayat lagu ni, orang yang telah terpedaya dengan kehidupan yang sementara dunia ni akan mikir, dan daripada mikir itulah cetusnya kesedaran dan kembali kepada inabah, nak cari Tuhan, nak taat Tuhan. Dan inilah permulaan hidayah. Inilah permulaan hidayah. Dan semua contoh ni Al-Quran surah 5 ni kita baca dia, kalau kita tengok terjemahan pun boleh dah. Cuma kan nanti kita baca tafsir ni kita akan huraikan lah. Cuma ni contoh-contoh dia. Tapi sini tu kata kira ni sebenarnya tidak itu mana. Muka surat ni, faedah keempat, asbab nuzul. Sebab turunnya Quran. Orang yang tak mengaji tafsir langsung, dia tak ada masalah apa kan, dia tak tahu. Saya tak ada masalah tentang asbab nuzul. Apa sebab saya tak tahu? Saya betul. Orang dia tak tahu asbab nuzul, saya tak ada masalah. Kalau ada masalahnya orang tahu asbab nuzul. Jadi masalah dia nak tafsir Quran tak boleh. Turun Quran gini, tapi macam mana Quran bagi maknanya? Sudah dia. Patut asbab nuzul pula banyak. Nak pakar mana tak tahu. Jadi orang kis dia tahu asbab nuzul banyak tu, jadi kau pening dia. Kalau Allah kata dia baik aku tak tahu, dia tahu jadi masalah. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. In kunta la tadri, jika kamu tidak tahu langsung, fatilka musibatu, maka itu satu bala juga sebab bala tak tahu. Wa in kunta tadri, sekiranya jadi orang tahu, nah, fal musibatu a'zam, bala jadi kau besar. Syekh Arab kata dia. Tapi dalam perkara ni alhamdulillah ulama buat kajian dalam perkara asbab nuzul ni dengan rumusan yang dia tulis mari. Jadi bagi kita ada kemudahan. Mula-mula kata dia mafhum daripada lafaz asbabun nuzul. Mafhum daripada lafaz asbabun nuzul ialah sebab-sebab dan peristiwa yang berlaku sehingga ayat Al-Quran diturunkan. Berlaku cerita dulu, berlaku sebab dulu, lepas tu turun ayat Quran. Turun ayat Quran nak menjelaskan keadaan yang tak jelas yang sama, atau nak menyelesaikan satu pertelingkahan yang tanpa Quran ayat tak selesai. Itu asbabun nuzul. Iaitu biasanya sebab-sebab dan peristiwa yang berlaku sehingga ayat Quran itu turun. Maka cerita dan sebab tu dia panggil asbab nuzul. Kita kena faham orang yang ngaji Quran ni, kalau nak ngaji tafsir ni, iaitu Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dalam dua keadaan. Pertama, diturunkan terus tanpa berlaku apa-apa peristiwa sebelumnya. Berlaku 2 kali lagi puasa. Berlaku 2 kali lagi itu takrar puasa. Diturunkan terus tanpa berlaku apa-apa peristiwa sebelumnya. Tak sangka buat lama-lama cerita. Turun-turun Quran. Ini satu jenis. Dah ni banyak kan? Banyak dalam Quran ni tak ada asbabun nuzul. Banyak dalam Quran ni tak ada asbabun nuzul. Tak sampai 10% sebenarnya ayat Quran ni berhajat pada asbabun nuzul. Tak sampai pun sikit nak. Tapi dah kita tidak tahu jadi pening. Ni bagi orang ngaji. Kedua, diturunkan ayat Quran itu setelah berlaku sesuatu peristiwa. Berlaku dulu cerita Domo itu lalu ni ke maru itu ayat Quran.
ayat-ayat Al-Quran jenis kedua ini terbagi pada dua pula. Kalau ada cerita dulu, lepas tu mari Quran. Jadi cerita tu kita panggil asbabun nuzul. Kena bagi dua pun. Yakni cerita tu kadang-kadang kita tahu tentang cerita kena tahu dulu. Kadang-kadang cerita tu tak perlu tahu pun. Tak. Kadang-kadang cerita tu tak perlu tahu sebab ia tidak ada hubungan rapat dengan ayat Quran. Yang dua. Jadi ayat-ayat yang pemahaman, yakni untuk memahami tentangnya terikat dengan peristiwa. Jadi mana-mana ayat Quran untuk memahami dia terikat dengan peristiwa. Kalau tak tahu peristiwa tu memang tak faham ayat ni. Ni. Jadi mungkin dalam satu ayat atau satu surah itu ada nama-nama tertentu telah disebut. Katakanlah surah Al-Fil, gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tidak tahu kau wahai Muhammad bagaimana Allah telah lakukan terhadap tentera bergajah. Bunyi kata tentera bergajah tu dah biasa Jadi kita nak tahu gajah tu. Jangan buat gajah halisia pula. Nah, ia tak ada hubung kait dengan Quran. Kena tahu semasa tahu Nabi kelahiran Nabi ini ada golongan tentera bergajah mari nak serang Kaabah. Kerana orang Yaman, orang pasal dia ni kata, pokok Mekah ni dia tidaklah bisa mana dalam ilmu perniagaan, tapi ramai lagi kat dia. Masyarakat lagi tanya pembesar-pembesar negeri, dia pergi dia ada Kaabah tu patut orang Mekah walaupun dia tidak ada gapo tanah dia gersai. Maka boleh makan minum dia pergi Kaabah suti tu. Maka raja kata macam mana kalau kita buat Kaabah ke Yaman kita? Dia kata okey benar. Buat Kaabah. Comel lagi besar lagi pada Kaabah Mekah. Lepas tu atlet pula orang mak kata tahun ni kalau boleh marilah sini. Kaabah kita besar lagi. Kaabah kita comel lagi. Orang habuk lagi. Raja marah. Raja kata masyarakat tak faham. Nah, maka dia mesyuarat mula dengan pembesar dia. Macam mana ni Kaabah kita banyak belanja ni? Rumah madan ni. Orang tak mari-mari pun. Jadi perniagaan tak laku. Dia kata gini tu aku. Kalau kawan mana Kaabah dulu tak dikutuhkan, orang tak mari. Dia utuhan dulu. Apabila keadaan dulu barulah mari kat Kaabah kita. Okey, boleh. Pergi nak kutuh Kaabah. Jadi cerita-cerita seperti ini yang ada hubung kait dengan surah Al-Fil ni kita kena tahu lah. Daripada mana tahu? Daripada sumber yang sahih. Cerita yang adalah hadis Nabi yang sahih. Atau cerita yang telah diceritakan oleh para sahabat. Ataupun surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Sebut nama Quraisy. Atau surah Lahab, Tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab. Jadi apabila nama-nama ni kalau kita tidak tahu segala sebelum ni, jadi nak ayat mana dalam Quran. Oleh kerana itu ini jenis asbabun nuzul atau cerita-cerita sebelum ayat ni dibaca, kita kena tahu. Jadi maka perlu diketahui terlebih dahulu kisah dan peristiwa tentang nama-nama tersebut itu. Atau mungkin ayat-ayat diturunkan sebagai isyarat kepada zahirnya sifat iman. Isyarat zahir sifat iman kepada orang beriman. Atau isyarat zahir sifat munafik kepada orang munafik. Orang mana tak tahu, orang beriman mana tak tahu, orang munafik mana tak tahu. Cuma dalam Quran ni ada isyarat. Ini sifat-sifat munafik, ini sifat-sifat iman. Tapi kalau kita tak tahu cerita sebenar boleh jadi munafik, cerita sebenar boleh jadi beriman, maka isyarat Quran ni tak jelas bagi kita. Jadi tanpa mengetahui kisah dan peristiwa terlebih dahulu, seseorang itu tidak mudah untuk memahami isyarat tersebut. Maka mesti dia tahu, mesti dia usahakan supaya dapat tahu kisah-kisah dan juga peristiwa-peristiwa tersebut. Seperti ayat-ayat tentang peperangan Uhud dalam surah Al-Imran, ayat-ayat tentang peperangan Ahzab dalam surah Ahzab. Ini hajini asbabun nuzul kita kena tahu. Kita kena tahu. Inilah jenis asbabun nuzul hak kita kena tahu. Mana kalau kita tak tahu dia, tak boleh terjemah hakikat sebenar tentang Al-Quran. Tidak boleh nak hurai hingga masuk ke dalam hati kita tentang ayat Quran. So lagi asbabun nuzul memang berlaku, tapi tidak terikat untuk tafsir Quran. Ini banyak. Pemahaman ayat tidak terikat langsung dengan kisah atau peristiwa.
Mana kalau tak tahu kisah, tak tahu peristiwa pun boleh tafsir. Inilah yang ditakbirkan oleh mufassirin, al-ibratu bi'umumil lafzi la li khususis sabab. Ulama tafsir kata, apabila mari satu cerita satu ayat Quran, dia kata ayat ni tidak ada takluk dengan cerita. Maka al-ibratu bi'umumil lafzi la li khususis sabab. Yang ni mafhum ayat akan diambil kira dengan lafaz yang umum. Makna ayat ini akan diambil kira dengan lafaznya yang umum, bukan kerana sesuatu sebab atau cerita. Kadang-kadang ayat-ayat itu khas bagi peristiwa itu saja, seperti mana ayat dalam surah Nisa. Kadang-kadang sebab ini turun dengan bermacam-macam. Kadang-kadang turun ayat yang sama sekali, yang sama berkali-kali. Jadi satu ayat kadang-kadang bermacam-macam sebab. Sebab tu untuk sesuatu ayat. Kadang-kadang sesuatu ayat ni turun kali kamu, lepas tu turun pula kali kedua. Seperti surah Fatihah, ada pendapat kata pernah turun dah Mekah dulu. Ada pendapat kata surah Fatihah ni turun Madinah. Begitu juga surah Hud ayat 114, surah Taubah ayat 113. Ya, ulama dalam perkara turun bila ni berselisih pendapat. Ada kata turun Mekah sekali, turun Madinah sekali, berulang-ulang. Kadang-kadang pula ayat ni turun terlebih dahulu. Manakala misdah atau hukum berlaku kemudiannya. Ayat turun zaman Nabi, peristiwa berlaku selepas pada Nabi. Lalu sahabat Nabi kata ayat ni turun kerana ni. Sahabat Nabi kata ayat ini turun kerana ini. Ayat turun zaman Nabi, turun kerana zaman kita lah ni. Jadi pening lah orang ngaji Quran. Ayat turun lama dah, Nabi wafat dah. Kakak bila berlaku berita dan cerita peristiwa selepas pada Nabi wafat, sahabat Nabi kata ayat ni turun kerana ni. Jadi menyebabkan kemuskilan. Jadi di sinilah ulama kata misdah. Cara mengenangani masalah ini kena berpandukan dengan ayat ini. Itu maksudnya. Cara nak menangani masalah berlaku kemudian hari ini kena tengok pada ayat ini. Seperti mana balahnya Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, kedua-dua ahli syurga. Apabila berlaku perbalahan, tengok ayat Quran. Ayat mana kau kita kena guna untuk selesai masalah Islam balah. Maka tilik mari ada ayat Quran dalam surah Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kumpulan orang mukmin berbalah dan berperang sama mereka, maka begini cara penyelesaiannya. Jadi para sahabat berkata ayat surah Hujurat ni turun kerana Sayyidina Ali balah dengan Muawiyah. Jadi boleh selesai masalah. Jadi janganlah pula kita kata ini asbabun nuzul. Nah, ini asbabun nuzul. Tapi kita tak panggil gitu, kita panggil misdaq. Mana peristiwa ini penyelesaiannya akan diambil pada mana-mana ayat Quran yang sudah turun. Seperti surah Allah tentang zakat atau tentang sembahyang raya. Surah Allah ni surah turun Mekah, ada riwayat kata turun Madinah. Tapi dalam surah Allah, surah Sabbih ni, dia ada sebut zakat tu. Nah, ayat turun Mekah sebut hal zakat, ataupun ayat turun Mekah sebut tentang sembahyang raya. Nah, sembahyang memang difardukan di Mekah akhir-akhir dah, tapi raya semua berlaku di Madinah. Tapi ayat surah Sabbih ini beritahu tentang sembahyang raya. Ini perkara-perkara yang dipanggil misdaq. Ataupun surah Qamar, di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Qamar ni orang kafir Mekah akan kalah dalam perang. Surah Qamar ni surah turun Mekah. Dalam surah Qamar ni Allah beritahu orang kafir Mekah ni kalah. Jadi saya nak kata apabila aku baca orang Mekah kalah. Nah, tidak jelas-jelas makna, sehinggalah perang Badar baru faham rupanya apa yang Allah beritahu masa Mekah dulu akan berlaku dalam perang Badar. Misdaq dia. Jadi kata Sayyidina Umar, la adri ayyal jam'i yuhzam. Aku tidak tahu mana kumpulan yang akan dikalahkan. Falamma kana yawma badrin, maka bila berlakunya perang Badar,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku tengok dan aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sayuhzamul jam'u, akan binasalah kumpulan-kumpulan kafir pada hari ini, wa yuwalluna dubur, mereka akan lari membelakangi tentera Islam. Barulah faham rupanya ayat surah Qamar turun Mekah ni misdak dia berlaku dalam perang Badar. Mana peristiwa yang berlaku ikuran daripada Al-Quran ni selepas. Itu satu perkara. Cuma asbabun nuzul ni dia riwayat. Dia jenis tafsir, bukan takwil. Apabila dia riwayat, maka undang-undang riwayat kena guna pakar. Jangan pula apabila bunyi asbabun nuzul tu pakar gaul tadi. Sahih tak sahih tak kira. Dah. Dia kena cari. Kalau bunyi riwayat, mesti kena pastikan dia sahih dulu. Barulah kita boleh buat menegak riwayat kau kan. Jangan gaduh kata bila tumi mana tak ni mana sudah. Mana sudah tapi sahih ke tak? Jangan tengok mana sudah saja, tengok sahih betul kan. Jadi jelujur dulu kalau dia dikira dalam kitab sahih dan telah ditasahihkan oleh perawi-perawi hadis yang mahir, barulah boleh pakai makna dia. Sedap tak sedap tu perkara kedua. Mata tu perkara kedua. Sanad perkara pertama apabila dia bentuk riwayat. Dan ini pun terlepas pandai bagi masyarakat kita. Dia kalau dia dengar neraca dia sedap tak sedap. Lepas tu makan kedai pun sedap tak sedap. Kena tanya halal haram tu. Halal haram, lepas tu sedap tak sedap. Kalau haram, bersedap, pedah. Kalau halal sedap, okey, sebab ya halal. Tapi kalau lah kata, kau sedap ni, tapi halal. Tapi kalau ni sedap, tapi haram. Jadi halal haram satu, sedap tak sedap tu nombor dua. Makna sedap tak sedap tu nombor dua. Riwayat sahih tak sahih nombor satu. Kena tengok tu. Oleh kerana itu asbabun nuzul ini wajib diketahui dari riwayat yang sahih. Nah, asbabun nuzul ni cerita ni mesti daripada riwayat yang sahih. Kerana ia bukan jenis istinbat faham. Istinbat faham ni maknanya bukan daripada keluar daripada faham seseorang manusia. Bahkan penceritaan. Maka penceritaan mesti kena tanya khabar orang yang mencerita. Kaki buah atau kaki jujur kena tanya khabar ke. Ni dua negara orang hak bohong. Tak, bahaya. Para sahabat sahaja dapat memahami sebab turunnya ayat Al-Quran li'annahum syahidut tanzil, kerana sahabat menyaksi sendiri Quran turun. Kalau dia ayat hak Quran turun ke mana, kena pakai sebab dia ramai dia. Orang kemudian hari tak boleh pakai mana. Jadi kitab tafsir yang ada keterangan tentang kedudukan sanad sahaja akan digunakan sebagai rujukan mengenai asbabun nuzul. Jadi kalau kita nak tengok asbabun nuzul, tengok tafsir mana? Tafsir yang ada tahqiq hadis. Satu boleh tengok. Seperti tafsir Umdatul Tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir Ahmad Syakir. Umdatul Tafsir Rekasa Tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ahmad Syakir. Ibnu Katsir ni hebat dah. Dia tapis dah, tapi Ahmad Syakir tapis lagi. Ahmad Syakir ni tapis lagi. Apa dia? Ibnu Katsir ni dia kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni Israiliyah. Dia ayat. Tapi Ahmad Syakir dhaif hak Israiliyah berkata sebut mula. Kita ayat hak sahih dah. Jadi kalau kita orang awam lah, maka kita kena ambil kitab Umdatul Tafsir yang mana dalam tu disebut hak sahih saja. Tapi Ibnu Katsir sendiri dia sebut, tapi dia sebut riwayat-riwayat yang dia tegur. Dia buat kritikan. Jadi orang yang tidak mengaji usul hadis, enggak kritikan tu tidak jejak tak. Dalam tafsir Ibnu Katsir benar. Ya Allah, tafsir Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir kata kau betul tafsir ni. Kena tanya khabar, kita tak reti. Tak boleh. Kena tanya khabar. Ibnu Katsir waktu ambil riwayat ni, dia pun kata semua ini daripada Israiliyah. Ia bukan hujah untuk kita. Ia riwayat sudah. Jadi orang ngaji usul ni faham dah. Setelah riwayat disebut, Ibnu Katsir tu dia sebut ni akan riwayat sebab ia muhaddis, dia reti. Dia kata ini Israiliyah bukan merupakan hujah untuk kita guna. Tengok keadaan kalau lah Israiliyah ni tidak bertentangan dengan asal dan kaedah-kaedah sebenar, boleh pakai awak duduk sudahlah keluar luar gitu. Tapi pegang dia sebagai hujah tidak sekali-kali.
Jadi dia ayat petai lagi dari awal-awal tafsir dia ayat. Lepas tu setiap kali hadis-hadis pun dia ayat. Jadi bagi orang yang ngaji usul hadis, tak apa lah Ibnu Katsir. Dia ada najah. Bagi kita orang awam ni kan. Ya. Bunyi Ibnu Katsir ke pakai selewat. Jadi oleh kerana itu, nak mengelakkan daripada keadaan itu berlaku, dia ada satu kitab lagi, Ringkasan Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ahmad Syakir. Dia ada dua. Satu karangnya Sabuni. Ustaz kita, Ustaz tafsir kita, Maulana Anwar Badakhshani kata, bagi saya Sabuni ni nak banding Ahmad Syakir lebih baik. Dia kata Sabuni macam jadi sabung. Habis benda-benda betul pun tak ada ikut. Dia kelakar. Dia kata sabung ya. Jadi apabila kita tengok macam benda hak benda kasih pun tak ada ikut. Nyanyi hak dia. Oleh kata nak banding dua ni, jadi Umdatul Tafsir lebih baik di segi rojokkan tetap hadis berbanding dengan Sabuni. Lebih lagi Ahmad Syakir ni dalam jurusan hadis ni kemahiran dia tidak seperti Sabuni kemahiran dalam jurusan lughah, tapi dalam lagi hadis tak, Ahmad Syakir lebih mahir. Maka oleh kerana jurusan dia kemahiran hidup dia. Dan guru kita walaupun dia Hanafi, dan Ahmad Syakir ni masya-Allah lah dia tegak, dia kira belaka warna hak canggah dengan dia kira lebih jawapan tegak. Jadi bersentuh sangatlah kalaulah dari segi hadis ni dengan Hanafiyah. Dengan begitu pun ustaz kita kata walaupun saya Hanafi dan banyak Ahmad Syakir tidak memberi keuntungan dari segi fiqh Hanafi, tapi saya tetap mengatakan tahqiq Ahmad Syakir lebih baik berbanding orang lain hadisnya. Kita duduk ngaji Tirmizi dulu dengan ustaz kita Mufti Nizamuddin Syamzai. Jadi apabila ditanya oleh pelajar, ustaz tahqiq siapa paling hebat sekali Tirmizi ni? Dia ambil tahqiq Ahmad Syakir. Sekalipun dia dalam mazhab Hanafi ni dia lawan lah. Dia lawan dengan mana? Banyak dia tidak sokong. Tapi bagi kita orang ngaji ni, kita kena tengok keilmuan dia, kemahiran yang ada pada dia. Maka bagi saya, kitab Tirmizi yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir lebih baik. Sebab dia jaga sungguh keadaan dia. Jadi sini dalam hak kita mengaji ni, kitab tafsir yang ada keterangan tentang kedudukan sanad sahaja akan digunakan sebagai rujukan mengenai asbabun nuzul. Setengah mufassir menambahkan ayat mukhasamah atau ayat ahkam dengan kisah-kisah. Dia kalau boleh mana-mana ayat Quran nak ada kisah berlaku. Ada dalam tafsir Quran. Mereka seolah-olah mendakwa sebab dan kisah itu memang terikat dengan hukum. Ini tidak tepat. Jadi tak boleh nak pakar cara ni. Dan kita pun tengok orang yang menulis ni dalam ilmu usul ataupun hadis ni dia tidak ada kemahiran. Biasa gitulah. Bukan jurusan dia. Bukan jurusan dia. Dia ada nama beberapa kitab. Jadi untuk maklumat kita kan, At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun yang dikarang oleh Dr. Husain Zahabi. Salah satu kitab rujukan untuk mengenali kedudukan setiap kitab tafsir yang muktabar. At-Tafsir wal Mufassirun yang dikarang oleh Dr. Husain Zahabi. Boleh kita rujuk untuk kita mengenali kitab-kitab tafsir muktabar, perkara yang terbaik, perkara yang kurang baik dalam kajian dia untuk kita. Jadi kita baca waktu tu kita boleh tengok. Sebab kita nak tengok diri kita, dari kita ni mengapa tafsir main 15 jilid, 20 jilid sosok. Kita balik cepat baca tak boleh. Oleh kerana tu golongan-golongan yang telah mengkaji, dia telah buat rumuskan cara-cara dia tu kita boleh tengok. Jadi untuk mereka ini, untuk mereka yang mengatakan setiap Al-Quran, setiap ayat terikat dengan cerita, Imam Waliyullah Dalawi kata adharul asya' fi fahmil Quran sababun nuzul. Perkara yang paling bahaya, perkara yang paling bahaya untuk memahami Al-Quran terikat dengan asbabun nuzul. Sini terikat. Perkara yang paling bahaya untuk memahami Al-Quran terikat dengan asbabun nuzul. Sedangkan banyak ayat Quran tidak terikat dengan asbabun nuzul. Mudahlah fahamnya. Tapi apabila kita tambah dengan asbabun nuzul jadi payah faham. Jadi perkara yang paling bahaya dalam tafsir Al-Quran ini jika terikat dengan asbabun nuzul. Jadi kita muzakarah sikit, tapi kita sambung Al-Quran.